Waka Extra dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan balm bidara Ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. Seperti biasa, setiap minggu Ustaz. Kita tak apa, kita. kita. Sebenarnya lebih kepada Ustaz. Nak bergaduh, baru dah start dah bergaduh ni. Okey, Ustaz Fadi akan jawab semua soalan-soalan korang semua. Dan bagi yang kat luar sana yang baru saja saksikan Puaka Extra, nak tahu macam mana nak hantar soalan, senang aja. Boleh hantar soalan awak tu semua ke puakasg@gmail.com ataupun hantarkan ke DM kami di Instagram Puaka. Dan sekiranya awak tu malas nak tulis, nak macam leave voicemail ke apa, boleh leave voicemail kat DM Instagram ataupun sertakan nombor telefon anda dan kita akan telefon korang. Dan jangan takut, kita akan privacy, semua privacy, confidential, jangan takut. Dan satu lagi Ustaz. Okey, untuk hari ni topik kita pasal mandi bunga. Wow, best. Wow, mandi bunga. Sampai sekarang pun masih ada orang amalkan mandi bunga? Masih lagi ada. Masih lagi ada. Tujuannya apa sebenarnya mandi bunga ni? Ada banyak, di antaranya pembukaan aura. Wow. So contoh macam gitu, dia akan mandi sendiri ataupun dimandikan oleh orang-orang tertentu. Kemudian dia akan niatkan untuk membuka aura. Jadi setiap kali orang nampak macam wow, dia ni dia ada aura-aura. Berapa jenis Bukan bunga? aura 19 itu aura lain. Aura 19 apa? Oh, dia tak apalah. Saya tak tahu. Kalau tak tahu aura 19, tak apa. Okey. Ya. Berapa macam jenis bunga nak mandi? Dia macam-macam jenis. Ada yang 7 jenis. Oh, pakai 7. Saya kebanyakan ada 7 jenis lah daripada bunga. So, it's all depends on the intention dia. Okey. So, ada macam tadi, the intention untuk buka aura. Untuk apa? Untuk manusia atau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya begitu. Tengok pada niat masing-masing lah. Ataupun ada yang mandi bunga disebabkan untuk melakukan perkara-perkara yang syirik. Contohnya. Jadi contohnya macam gitu, ketika nak menyihir orang lain, kemudian dia akan bawakan contohnya. Tapi kat Singapura tak adalah, memang susah kalau nak cari macam ayam, hitam dan lain-lainnya ataupun darah daripada ayam tersebut diambil untuk sihir, kemudian dia kena mandi bunga dan lain-lainnya. Itu dia ada ritual yang tertentu yang harus dilakukan ketika nak menyihir orang lain. So of course kita kena tengok apa tujuan dia untuk mandi bunga tersebut. Kalau tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dipersilakan, ataupun untuk freshkan badan kita, sebab memang ada bunga-bunga yang mungkin boleh freshkan. Sebab dia punya bunga tu macam ada dia punya dia akan keluarkan dia punya apa daripada petals dia. Wow. Petals. Tak tahulah tapi benda macam something tu like that lah, tak tahulah. Macam dah rendam kan? Jadi rendaman air bunga tu. Jadi badan jadi wangi dan lain-lain. Itu of course boleh. Okay. Dan dalam Islam memang digalakkan seorang tu bila mandi tu untuk kebersihan diri sendiri, biar wangi, jangan tak busuk. Right. Dan lain-lainnya. Habis ada macam ada orang cakap apa ni, pernah saya terdengar budak ni bila nak peperiksaan mak dia mandikan bunga. Tu untuk apa? Jadi itu wallahualam, sebab itu yang nanti orang what's the intention of it. Untuk pandaikan. Kalau intention untuk pandaikan dan lain-lain, of course kita kena ada usaha, iaitu ikhtiar. Bukan hanya dengan mandian sahaja, tapi of course kena belajar, kena baca buku. Right. Kalau tak ada, saya rasa saya tiap hari saya dah mandi air bunga ni. Boleh pandai sikit. Okey, selain pada mandi bunga ni, balik kepada yang ada orang nak nampak anak. Alright. Dia mandi bunga. Habis bila kecewa, salahkan pula mandi bunga tu. Lepas tu pula ada orang sampai sanggup pergi ke luar negeri di suatu pulau percutian. Di sebuah tasik di mana kepercayaan ada dah dibuktikan kata orang tu. Bila pergi ke tasik tu, rendamkan diri ataupun minum air tu sikit, nanti pregnant, dapat anak. Ada sanggup bawa balik air tu untuk dibuat ke rumah. Jadi macam mana? Okey, so benda-benda macam gini perlu kita tahu bahawasanya untuk mendapatkan anak ataupun yang lain-lainnya adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak ataupun zuriat ni adalah termasuk rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan bagi setiap pasangan. Biasanya bukan setiap orang tapi setiap pasangan biasanya. Okey. So pertama sekali perlu kita percaya bahawasanya benda-benda macam tadi tidak dapat memberikan zuriat pada kita, melainkan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. That's the first thing. Then the second thing is perbanyakkan zikir istighfar sebetulnya kalau nak dapatkan zuriat. So tak payah nak travel jauh-jauh ataupun kita melakukan benda-benda yang agak pelik so called.
So kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perbanyakkan zikir apa? Istighfar. Istighfar Mula je. saja. Kata astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah. Kita nampak macam istighfar ni untuk meleburkan dosa-dosa. Banyak Dia sebenarnya. bukan sebetulnya untuk meleburkan dosa-dosa, tapi sebetulnya banyak manfaat dia. Ya. Memang disebutkan dalam Al-Quran yang di mana Nabi Nuh AS sendiri beliau menasihati umatnya untuk perbanyakkan istighfar, iaitu astaghfirullahalazim ataupun minta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dikatakan dalam Al-Quran, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku, iaitu Nabi Nuh AS, katakan kepada umatku bahawasanya perbanyakkan istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghaffar, iaitu yang Maha Pengampun. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan yang limpah ruah. So maknanya di sini adalah menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada rahmat, Allah akan tambahkan lagi amwal, iaitu harta. You nak you punya rezeki lebih, you nak you punya harta lebih, banyakkan istighfar. Kemudian yang ketiga adalah wa banin, iaitu anak. So kalau you nak banyak anak, you nak dapatkan anak, perbanyakkan istighfar. So ini di antara cara-cara yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ajarkan dalam Al-Quran melalui kisahnya Nabi Nuh AS. Jadi dalam Al-Quran ni is not all about kita baca tapi kita kurang kaji. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ni sebagai kita punya petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya kita sahaja, bukan kaum Melayu sahaja, tapi semua manusia daripada berbagai agama. Semuanya Al-Quran Subhanahu Wa Taala Al-Quran jadikan ia sebagai suatu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So perbanyakkan istighfar. So itu yang akan membantu kita daripada segi kita punya harta, kemudian dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dileburkan dosa-dosanya, kemudian akan mendapatkan anak ataupun zuriat insya-Allah. So benda-benda macam ini tak payah buat, tak perlu untuk buat. Minta pada Allah. Allah yang akan berikan rezeki yang berupa zuriat tersebut insya-Allah. Dan bagi korang ni semua yang mungkin sampai sekarang macam mengeluh tak dapat anak sebab diorang stres. Yes, bila betul. orang belum kahwin tanya, bila nak kahwin kayak gini? Lepas tu terus bila dah kahwin, bila kau nak dapat gini? Diorang stres dengan keadaan sekeliling sebenarnya. Jadi bagi saya lah orang yang tak ada zuriat ni semua, mungkin Yes. Tuhan tu Maha mengetahui. Betul. Mungkin kita belum ada cukup kemampuan untuk jaga anak. Betul. Nak bayar duit hospital, duit Betul. rumah apa. Jadi tunggulah. Betul. Ada rencananya sebenarnya. Yes. Betul? Betul. Betul Ustaz. Sebetulnya perancangan yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang bila kita doa, kita nak ada anak, kita nak ada zuriat dan lain-lain, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Yes, Allah kabulkan. Tapi masalah di sini adalah waktu yang sesuai yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang kalau saya nak cakap tentang anak saya, saya sayang anak saya cinta dengan anak saya. Tapi kalau anak saya sekarang umur dia 4 tahun, kalau dia minta saya untuk belikan Lamborghini, saya belikan tak untuk dia? Sekarang ni, umur 4 tahun. Of course not. Of course not. Why? It's not the right time yet. Speaking you are. Alright, I'm speaking the English. Yeah. Saya duduk English lama. Okay. English. Alright. So, of course not. I'm not going to buy for him now because it's not the right time yet. But, kalau dia minta dengan saya, bila dia umur 20 lebih ataupun 30 bila ada lesen, dia minta dengan saya beli. Walaupun saya kurang mampu, tapi insya-Allah saya akan usahakan. Disebabkan apa? Saya sayang dengan dia dan saya akan belikan. So it's not matter about whether Allah tak berikan, maknanya Allah tak sayang dengan kita, bukan. Tapi Allah sayang, tapi Allah knows the best time when to give to you. So itu kita kena husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang aturkan kehidupan kita sebaik mungkin. Kita dengan pilot, kita tak kenal pilot tu. Daripada Singapura, contohnya nak pergi Thailand, kita tak kenal pilot tu. Tapi kita boleh letakkan harapan kita, insya-Allah pilot ni okey. Bawa. Boleh pula dengan manusia dan kita tak kenal, kita boleh letakkan segala harapan kita, kepercayaan kita pada pilot tersebut. Tapi kurang tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur everything daripada kita sebelum dilahirkan hingga kita meninggal. Allah yang atur, tapi kita tak letakkan segala harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. How can you do this at this kind of time? Understand?
I understand. Yes. Tapi banyak negeri kenapa nak pergi Thailand? Contohnya contoh. Alright. Okey, contoh. Kita bergurau je sambil Yes, kita betul. kongsi, kita bergurau. Ni, cakap pasal tu, mudah-mudahan semua faham pasal anak ni semua. Dan satu lagi, ada orang bila dah dapat anak, tapi tiba-tiba ada susah dapat anak. Okey. Sebab diakibatkan apa? Oleh gangguan jin. Macam Betul. mana? Betul. Ada juga dia selain daripada medical punya side, kita pun tengok daripada gangguan punya side pun of course kita kena tengok juga. So kadang-kadang mereka akan duduk di bahagian rahim. Okey. Untuk menggagalkan segala ataupun what you call it Sel. cell atau ovum something like that ke dia punya telur dia everything dia akan hancur-hancurkan, dia akan binasakan agar dia tidak mempunyai zuriat. Itu di atas penghantaran daripada... Mungkin penghantaran daripada orang ataupun mungkin macam tadi daripada saka. Okey. Pun boleh juga terjadi seperti itu. So the best thing is jumpa orang yang pandai. Ya, jumpa orang yang pandai. Tapi sebelum tu of course pergi doktor dululah. Ya, kena check dengan doktor dulu. Kalau doktor cakap okey, semua perfectly fine, Yes. then alternative. Yes, tapi kalau contohnya you punya ovary ke ovary is it? Yeah. Something. It's not oval shape, it's ovary. Ovary. Kalau you punya ovary macam dah terbalik ke tersengit ke dan lain-lainnya, of course you have to go macam urut. Correct. Kau tahu you go doktor specialist untuk rahim dan lain-lainnya. You go that first. Last kali baru you cari orang yang mungkin pandai untuk ruqyah kan. Yeah. InsyaAllah. Dan ruqyahnya biasanya dia akan lebih kepada perut. Ya. Bagaimana pula dengan yang ada anak tu tiba-tiba tu hilang? Ia memang ada kes terjadi di especially daerah Indonesia. It's a rare case tapi terjadi. Waktu itu yang saya pernah dengar bila seorang tu datang untuk ruqyah. Sebelum tu dia punya bidan dia itself bilang yang budak ni pasal dia selalu urut dengan bidan ni. So dah 8 bulan. Tu hari check ada heartbeat lagi. Okey. Tapi after quite some time terus dia hilang. Bila dia pergi check, there's no heartbeat at all. Dan dia punya perut dia yang tadi besar terus kecil. Kempes. So apa dia buat adalah dia ruqyah. Dan ruqyah tersebut dia ruqyah di air. Maknanya you akan kasih orang tu rendam. Maknanya dengan kepala-kepala dia sendiri sambil membacakan ayat ruqyah. Dan terus menerus selama beberapa session dia alhamdulillah dia naik. Itu jin ni kadang-kadang dia suka bahasa Indonesia usil. Usil ni maknanya apa? Korang pasti Pak? Suka jahil. Bukan jahil. Main-mainkan. Main-main suka main-main. So dia akan ambil anak tu, dia akan bawa, dia akan hilangkan. Oh ya? Yes. Boleh buat lari? Boleh. Korang pasti Pak? Ya, di dalam kitab-kitab ruqyah pun ada juga Yeah. tentang orang-orang yang gangguan bagi orang-orang yang hamil, yang mengandung. So cara macam gitu of course it's quite hard for mak dia sendiri to accept that, but memang ada. So the best thing pasti pula pasal cerita ni banyakkan baca-baca lah while tengah syarat mengandung tu kan. Yes. Okey, daripada mandi bunga kita ke apa tu tips dapatkan anak, kepercayaan kita suruh buangkan, tak payah nak pergi ke tasik ke apa gitu-gitu. Sampai ke tahap ni, diharapkan semua dapat sikit sebanyak pengetahuan daripada penerangan kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan Dan terima kasih kepada temami.sg. Ya, sedap, memang sedap. You all semua nak tahu temami.sg ni nasi berani ayam dan tehnya link kat bawah ni. Okey. Dan seperti biasa, jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa hari Khamis ini pukul 9 siapakah yang akan kongsi cerita seram dia pukul 9 malam. Dan jangan lupa ke Susu TVC channel dan untuk like, subscribe dan juga share, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification berikutnya insya-Allah. Ya, okey, jumpa lagi minggu depan bersama saya dan juga Ustaz Pak Ali dalam Puaka Extra. Bye bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.